Sejarah perjuangan negara kita, bagaimana ia bermula. Kita mulakan kisah ini dengan sejarah peperangan salib yang berlaku antara umat Islam dan umat Kristian yang begitu lama. Dan Allah telah menyatakan perkara tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 120 yang bermaksud, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Dan perkara ini benar-benar terjadi. Apabila Islam telah berkembang, kita lihat umat Kristian telah berpakat untuk berperang menghancurkan Islam. Peperangan yang pertama, seluruh Eropah bersatu di bawah pimpinan paus-paus mereka, dan mereka mengisytiharkan perang pada tahun 1096, dan mereka kalah teruk pada peperangan yang pertama ini. Dalam peperangan pertama ini, mereka menggunakan pedang dan kuda, sedangkan umat Islam telah menggunakan teknologi. Begitu juga dalam peperangan yang kedua, umat Islam menang dengan bergaya, mengalahkan tentera salib sehingga mereka hampir pupus. Dalam peperangan yang kedua, mereka mengalami kekalahan yang amat dahsyat. Peperangan salib yang ketiga dipimpin oleh Salahuddin dan Masjidil Aqsa telah dibebaskan. Dalam peperangan salib yang keempat, umat Kristian juga kalah teruk, disambung dengan kekalahan di perang yang kelima. Dan 6, 7, 8 sehingga ke-12 peperangan seluruhnya dimenangi oleh orang Islam, kecuali peperangan yang terakhir, peperangan salib yang ke-12, kita kalah, dan sejak dari itu kita kalah sampai ke hari ini. Kita lihat juga sejarah umat Islam di Spanyol ketika umat Islam mengembangkan pemerintahannya selama 800 tahun. Umat Islam bertapak di bumi ini, tetapi dendam dengan peperangan salib yang terus berlaku, dan setelah umat Islam telah kalah, umat Islam telah menerima malapetaka yang dahsyat. Selepas 800 tahun umat Islam di Spanyol, kita kalah, kita dibelah dua seperti itu. Gereja ini melukiskan gambar menunjukkan bahawa kami musnahkan orang-orang Islam di Spanyol. 5.6 juta orang-orang Islam, tiada seorang pun yang tinggal, dan toleransi tidak ada pada umat Islam. Selama 800 tahun kita memerintah Spanyol, aman tenteram dengan toleransi. Sebaik saja kita kalah. Raja Ferdinand dan Isabella di bawah naungan Katolik telah membunuh seluruh umat Islam. Tidak ada yang tertinggal. Wanita dibakar hidup-hidup. Peperangan salib yang ke-12 dimenangi oleh mereka. Sekarang mereka teruskan dengan peperangan salib yang ke-13 yang sedang berlaku sampai ke hari ini. Sebaik saja kita kalah di Spanyol. Negara Portugal yang asalnya Portugal, nama pun masih Arab lagi, telah dianugerahkan satu misi yang khusus kepada Lisbon untuk menghancurkan Timur. Sebab itu gereja telah memberikan perang salib yang ke-13 dipimpin oleh orang ini. Nama yang sering kita dengar, ditugaskan untuk membunuh setiap orang Islam di Timur. Bukan diajar untuk mencari rempah seperti yang diajar di sekolah hari ini. Dia ini yang nak datang untuk menggali kubur Rasulullah dan bawa balik ke Portugal untuk dibicarakan, dihakimi di sana. Dia ingin datang ke Mesir, ingin membunuh umat Islam seperti mana dia telah membunuh di Spanyol. Tetapi mereka sampai sahaja di Laut Arab. Mereka sedar, mereka beritahu kekuatan Islam bukan di bumi Arab, tetapi di bumi Timur, di India. Pusat pemerintahan Islam ketika itu di Malabar, dan mereka menukar haluan mereka daripada Mesir terus ke India. Perkara ini telah dinukilkan oleh ulama kita, Syekh Zainuddin Maktum, yang menulis Fathul Mu'in yang banyak dipelajari di masjid-masjid hari ini, dan dia menulis kitab lain iaitu Tuhfa Al-Mujahidin. Dalam kitab ini diterjemahkan kandungan dalamnya. Beliau menceritakan ketika Portugis sampai di pantai India, kerajaan Islam dihancurkan sebagaimana dihancurkan kerajaan Islam di Spanyol. Setiap orang Islam dibunuh. Portugis datang untuk menghancurkan setiap jiwa Islam. Perang salib yang ke-13 yang tidak pernah diajarkan sejarah di negara kita. Negara kita mengajar, mereka datang untuk mencari rempah. Mereka tak makan rempah, mereka tak makan kalipak. Mereka datang untuk membunuh umat Islam seluruhnya. Perang salib ke-13 terus dilancarkan oleh gereja. Apabila selesai di India, dia mendengar sebuah negara Islam yang cukup besar, Melaka. Ya, dia datang ke Melaka, dan dia ingin bunuh setiap orang Melaka seperti mana yang dilakukan di Malabari India. Tetapi awas, orang ini lebih kuat daripada mereka. Kota Melaka lebih kuat daripada kota mereka.
kekuatan teknologi Melaka lebih kuat daripada mereka, meriam Melaka lebih hebat, maka strategi plan B pun berjalan mencari proksi dan akhirnya Melaka telah roboh. Kota Melaka tidak roboh tetapi diroboh dari dalam oleh pengkhianat bangsa ini. Mereka bersama dengan penjajah, mereka memberikan ruang kepada Portugis untuk menghancurkan Melaka. Kemudian kita dijajah oleh Belanda. Belanda dan Portugis, dua bangsa yang berbeza. Belanda menganut Protestan dan Portugis menganut Katolik. Katolik dan Protestan tak boleh bersama, jadi mereka berperang dan akhirnya Belanda memenangi Melaka dan kita dijajah lagi. Seterusnya, Spanyol diberikan tugas khas untuk kembali apa yang tidak dapat dilakukan Portugis di Melaka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghancurkan setiap penduduk Islam di Melaka. Dan tugas ini diberikan ke Spanyol. Spanyol datang ke Luzon, iaitu pusat negara Islam di timur, berpusat di Pulau Luzon. Nama bandarnya Amanila. Di situlah mereka telah membunuh seluruh umat Islam sehingga Luzon telah menjadi bumi Kristian sehinggalah hari ini. Amanila ditukar Manila. Manila ialah pusat pemerintahan Islam di sebelah timur satu ketika dahulu selain Melaka ketika itu. Sejarah ini barangkali tidak dinyatakan dalam sejarah negara kita. Penjajahan demi penjajahan berlaku. Kita lihat di Pulau Sulu, di Pulau Filipina, sultannya dipaksa untuk memeluk Kristian, iaitu Sultan Azimuddin pada tahun 1750 dan dia menukar namanya. Maka berakhirlah Islam di Luzon sampai ke hari ini. Mereka teruskan dengan membentuk pusat-pusat hak mereka di Asia Tenggara, dan inilah perjuangan mereka datang ke timur. Kemudian bersama dengan British, misi yang sama diteruskan, bukan untuk mencari rempah semata. Mereka datang dalam misi Perang Salib yang ke-13. Hasilnya kita lihat bumi Indonesia hari ini. Setiap tahun 2 juta umat Islam murtad pada hari ini, dan negara kita tidak terkecuali. British dengan bendera salibnya pada tahun 1986. Satu perkara yang sangat ajaib berlaku di Malaysia. Katolik dan Protestan bergabung. Mereka tidak bergabung di mana-mana dunia. Mereka telah bergabung hanya di Malaysia. Disebut Council of Church of Malaysia. Dan mereka membina gereja yang sangat besar di Bukit Jalil, Selangor, sebagai simbol hak mereka. Apakah maksudnya? Apakah misi dan tujuan mereka?